Okay, kalau boleh lah, you may open your camera lah sebab saya nak tengok interaction antara kita. Alright, nampak tak saya punya slide? Nampak Encik Adam. Alright, okay. So during my discussion, I really hope you ada interaction lah secara you boleh open mic and then you interact dengan saya, boleh? Boleh. Boleh. Okay, thank you. Okay, saya mulakan semula. Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ini kita akan buat discussion atau perbincangan. Sorry, sebelum tu selamat pagi Puan Mas, Puan Nisa. Alright, okay. So untuk today kita akan buat sedikit discussion berkenaan dengan Lab 03. So ada 2 sesi. Yang pertama virtual lab discussion dengan saya. Kita akan discuss sama-sama. Dan kemudian sesi kedua adalah group discussion lah, yang mana saya allow you untuk discuss among yourself lah, among your group. So you form your group and then you discuss berkenaan dengan GIS Lab 03. Okay, so I think GIS Lab 03 ni adalah lab yang critical, bagi saya adalah critical disebabkan lab ni yang you akan guna untuk your planning nanti, untuk your regional planning. Okay, so ini adalah tujuannya saya nak ajar. Kalau you sebelum ni buat, ada tak student tertanya-tanya apa tujuan saya buat list cost analysis ni Cik Adam? Macam mana saya nak buat, kenapa, macam mana saya nak buat flow accumulative ni Cik Adam? Ada tak ada yang tertanya-tanya macam tu? Ada. Ada kan? So itu disebabkan you hanya buat lab mengikut arahan. So macam sekarang ni tujuan saya buat discussion ni adalah I will try to make so you understand apa kegunaan lab tersebut dalam planning you nanti. Okay, dah ready ke semua? Dah Cik Dam. Sudah. Alright, okay, good. Macam yang kita tengok sebelum ni lah, these are the list of labs yang you dah buat. Okay, lab 01, 102 and lab 03. Okay, Alhamdulillah, thanks pada yang hantar awal. It shows you betul-betul competent ataupun you betul-betul bersemangat untuk complete the lab and to submit before due date ataupun before masa yang ditetapkan lah. Very good, thank you. I appreciate that. So kalau I recap balik, okay, lab 01. Sekejap, sorry. Okay, lab 01 you dah buat dia punya lab tu title using and making maps. Okay. Lab 01 ni adalah lab yang mana you baru nak berkenalan. Kan? You nak berkenalan dengan ArcGIS. Macam mana you nak buka ArcGIS, macam mana you nak buka data, betul? Ingat tak lagi? Betul. Then bila you dah kenal macam mana you nak gerakkan cursor, macam mana you nak zoom in, zoom out, kita datangkan dengan lab 02, which is working with spatial data. Okay, seperti you all sedia maklum semualah, untuk membuat analisis ataupun apa-apa perkara berkenaan dengan GIS, you need a data, kan? Kan ada 5 perkara, ingat tak lagi apa? Termasuk human, kita ada human, kita ada hardware. Ingat tak 5 tu? So itu adalah antara yang perkara yang you kena ingat lah. Alright? Itu adalah benda basic. To handle atau untuk buat satu projek atau GIS projek, benda-benda tu kena ada. 5 perkara tu tersebut kena ada. So please recap back untuk kita punya for your next test nantilah. Okay, itulah antara soalan-soalan bocor lah kita bagi kan. Okay. Itu adalah untuk lab 02 you dah tahu you ada spatial data, you belajar macam mana you nak digitalkan daripada from JPEG images ataupun TIFF images, kan, you masukkan gambar and then you rectify, ingat tak? Itu ingat tak? Macam mana you transform dia? Ingat. Kan, so bila kita dah masukkan, baru you start digitize. Kan, baru you start digitize, you masih guna digitize. Kita ada 3, ada apa, elemen guna apa? Elemen apa? Line, polygon, dengan trace. Point. Saya tak mula point, kita ingat depan tu lah. Kan? So point, line, polygon. So mudah saja. So you nak digitizekan dengan bahasa mudah, menggunakan 3 elemen tersebut untuk digitizekan dalam ArcGIS dalam bentuk shapefile. Okay, so dah ready dah data semua ni. You dah inventory dekat site, you masukkan dalam kita punya ArcGIS dalam bentuk shapefile. Then lab 3 adalah masanya untuk you analyze that data. Kan? Inventory analysis. Inventory, you dapatkan maklumat dekat site and then you masukkan dalam shapefile. That's one the process of your inventory.
Sekarang analisis data you dah serahkan, you nak serahkan pula kepada ArcGIS ni untuk analyze. Tapi you tak boleh lah serah-serah dibuat macam tu saja kan. So you ada command-command yang you perlu buat, yang you kena tekan supaya it can shows you the analyzing yang spatial data tersebut. Faham? Faham. 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 Okay, sebab tu bila kita buat lab 03 ni, ini adalah tajuk antara yang selected topics yang saya rasa mungkin, berkemungkinan boleh digunakan untuk planning, untuk regional planning. Contohnya kita buat spatial analysis untuk buffering, chapter 9 Kemudian chapter 13, if you remember, kita buat terrain mapping analysis, watershed and watershed analysis, least cost path analysis and network analysis. Nampak lebih kurang macam saya boleh bagi kepada 4 analisis lah, 4 analisis utama. Okay, dalam setiap analisis tersebut juga ada juga dia punya pecahan-pecahan. Setiap pecahan-pecahan ni juga ada different reason kenapa you nak buat lah. Apa reason, apa tujuan you nak analisis you nak buat. Kan? Please remember, apa tujuan kita buat analisis ni adalah untuk apa? Contoh, apa sini kan? Apa tujuan analisis kita nak buat satu analisis ni? Any idea tak? Kenapa Cik Adam ni kena buat analisis, Cik Adam? Kita dah buat inventory, you tahu. Data. Nak dapatkan informasi kan, berkenaan informasi on-site kan, data kan. Ya. Kenaan, untuk apa data tu diperlukan? What is the need of the data? Tu kita nak buat inventory. Senang sikit. Inventory kita dah buat awal tadi. Inventory. Analisis. Ini kita tengah buat analisis. Apa tujuan kita nak buat analisis? Jawab agak-agak. Untuk nak come up with solution. Yes, come up with solution. Untuk dapatkan kita punya proposal kan. Sebagai contoh kan, kalau kita dah buat view shed analysis. Dah kawasan tu, kalau kita buat lookout tower, kawasan tu tak nampak pun daripada lookout tower. Adakah kita nak buat juga lookout tower tersebut? Tak buat lah kan? Tak buat. Tak buat lah. Kenapa nak buat lookout tower yang tak function kan? Lookout tower yang dia punya area view dia tu kurang. Kita nak cari lookout tower. Kalau kita nak buat lookout tower, mestilah kita nak pastikan pengunjung datang ke lookout tower kita tu dapat melihat, enjoy the scenic view yang area coverage itu besar lah. Kalau setakat tengok kecil saja, kita tengok macam mana cost tu. Nak buat lookout tower tu dah sangat-sangat cost sebab buat kat kawasan yang tinggi kan. View yang dibagi pula tak memuaskan. Itu tujuannya kenapa kita ada analisis. Kita dapat projek. What is the apa yang akan terjadi nanti. Nampak tak? Itu sebagai contoh lah. Ini bahasa mudah saya cakap. Nampak clear ke? Clear. Alright, kita back sedikit lah. Saya nak ulangkan balik contoh ni. Ini kita punya lab 03. Sebelum ni saya tak brief you berkenaan dengan lab 03. Just discussion. So you imagine you have been tasked to evaluate potential site for a new recreational park. Okay, bila you kerja nanti, you kerja kat kerja swasta, kerja kat company consultant, you nak kena cari kawasan yang sangat berpotensi untuk kawasan rekreasi yang baru. Okay, bila ada satu kawasan rekreasi yang baru, mesti ada dia punya kriteria, betul? Mesti klien nak kriteria, mesti klien telah senaraikan kriteria tersebut. Ataupun you as a landscape architect mesti dah tahu dah apakah kriteria satu kawasan untuk recreational park yang successful. Kan? Sebagai contoh, okay? Yang ni dia kata, yang pertama, dia punya kriteria lah. Dia punya kriteria yang pertama is the degree of accessibility. The high degree of accessibility. Betul lah, kalau you nak pergi kawasan recreational park, takkan you nak pergi yang jauh. You mesti nak yang lebih dekat tu. Dekat tu maksudnya kalau you duduk kat taman sebelah, mudah saja you nak pergi ke recreational park tersebut. You tak perlu travel a lot, sangat-sangat jauh untuk pergi recreational park tersebut. Itu sebagai contoh yang pertama lah. Itu. Yang tu nampak? Boleh Boleh Encik Adam. Boleh Encik Adam.
Alright. Adam. Kedua adalah dia punya the presence of special restriction. Berkemungkinan ada restriction yang telah digariskan oleh klien kita. Mungkin dia kata nearby historical neighborhood. Okay, dia nak kata okay, pastikan you punya recreation area park ni berdekatan dengan neighborhood. Historical neighborhood. Okay? Access to restaurant and other facilities. Kan access to restaurant mungkin klien kata yelah nanti kalau you buat recreation park balik daripada nak recreation park tu orang mungkin nak dapatkan foods and for hunting, so kita pastikan dekat kawasan restoran lah, macam tu. To access to restaurant and other facilities. Kan recreation park ni, kalau recreation park you tu offer mungkin apa aktiviti yang agak berat, agak bahaya sikit, mungkinlah nak kena dekat dengan hospital. Kan you kena tengok you kena tengok on that lah. Nanti kalau jatuh, kalau ada apa-apa berlaku kat recreation park you, hospital pula jauh, itu dah menjadi satu kesusahan kepada pengguna. Itu adalah one of the reason. And then access to public transportation for users and nearby land use that may restrict or enhance the development. So those criteria tu adalah tujuan adalah untuk enhance the development. Selalunya lah kita buat kan, kita takkanlah buat site recreational park yang memberi lagi masalah. Kita nak we want to solve the solution. So itu yang come out tu dengan transportation dekat dah, kan, nearby land use tu sesuai. Takkan you nak buat recreational park yang betul-betul bersebelahan dengan industri. Sesuai ke tak? Tak sesuai. Tak sesuai. Dia sebenarnya ada dua lah sebabnya. Dia semua yang penting adalah your justification. Sesuai sekiranya industri itu adalah industri ringan yang tanpa mengeluarkan, kan kalau industri, kalau buat SME, kan kalau dia setakat packaging saja tanpa mengeluarkan asap yang boleh buatkan jerebu ke ataupun buatkan the air surrounding quality tu, pollution semua tu, tak ada langsung, so, dia sebenarnya boleh, tak ada masalah. So justification, you as a landscape architect ni mesti ingat kena ada justification. Same to your proposal. You ingat bila you letak satu kawasan land use, sebelah land use tu ada apa? Kalau dari segi, kalau you tak bercakap, mungkin kita kata tak detail, mungkin tak sesuai. Tapi bila you detailkan the land use punya usage ataupun you punya program, it might be sesuai. Itu adalah your justification. Itu semua adalah justification. Alright. Ya, remember. Saya sambung. How do you evaluate this site in quantifiable and defensible way? Semestinya you kena ada data. Kalau you tak ada data, apa data? Kalau you tengok kat sini, apa data yang diperlukan? Kalau yang saya cakap-cakap tadi lah, ada apa cakap-cakap ni tadi, apa yang data diperlukan untuk buat recreational park ni? You rasa-rasa lah. Neighborhood punya data. Ya, betul, neighborhood punya kawasan lagi. Mula-mula sekali apa tadi yang accessibility tu berkenaan dengan apa selalunya accessibility? Jalan keluar masuk. Yang mana in, mana out, jalan, sungai. Betul? Itu berkenaan dengan spatial data or buat geographic data. So nanti detail berkenaan dengan geographic data kita akan ada lecture nantilah. Okay, so ini saya hanya brief, saya hanya just a discussion macam ni nak try to understand kenapa kita nak buat Lab 03 ni, apa function dia tersebut. Clear? Yeah. Saya dengar suara yang cakap clear tu kan orang yang sama je, kan? Kalau boleh orang lain-lain lah, kan? Daripada 6 orang ni tengok orang yang sama je cakap, kan? So tak apa. Okay, ini adalah discussion yang saya akan buat. Kita akan discuss sama-sama berkaitan dengan chapter 13 and chapter 14. Yang mana chapter 9 dengan chapter 17 ni you akan buat secara group discussion. Nanti saya akan bagi template lah macam ni nak buat discuss. Okay. So kenapa saya pilih 13 dan 14? Kenapa chapter ni pilih 13 dan 14? Sebab saya rasa tajuk ni mungkin saya bagi kemudahan sikit lagi. You tak perlulah nak ambil take time untuk cari case study ke, contoh ke apa, tak apa, saya tolong carikan untuk you. Apa tujuan nak buat terrain mapping analysis? Apa tujuan viewshed and watershed analysis? Jadi tengok terrain mapping analysis, 1. Okay. Kemudian viewshed, dah 2 dah. 3, watershed analysis. Itu 3 lah.
viewshed and watershed. Okay, view lah. View yang saya cakap tadi view. Watershed adalah above ground. Kan, ataupun surface. Kalau you remember, betul tak? You dapat cari kawasan, you dapat delineate the area kan, ataupun you punya the streamline. Kan? Betul. Betul. So, benda tu lah yang you akan apply dekat regional nanti. Jangan buat dekat lab, tapi dekat regional tadi tak buat. Contohlah saya bagi viewshed. Lookout shapefile. You kena create a new lookout shapefile, maksudnya you nak cari lookout tower. You dah tahu nak cari lookout tower dekat kawasan dekat kalau dalam buku ni dia ada kawasan dia lah, bukan not in Malaysia. Tapi bila macam tu you nak cari lookout tower dekat Kelang nanti, so you gunakan that data, apa data yang dalam buku ni ada, you kena sediakan data untuk Kelang tersebut. Okey, sebagai contoh data yang paling mudah adalah dia kata perlukan contour line. Kat Kelang saya dah bagi contour line tak? Ada. Ada. So, you rasa Ada. possible ke tak possible nak cari lookout tower dekat Kelang? Possible. Possible sekiranya kawasan tu ada kawasan yang berbukit tinggi kan. Dia punya contour dia sangat tinggi tu, you akan possible lah dapat kan. Even kalau contoh kalau you nak buat dalam satu you punya nanti landscape master planning, you kata nak buat cafe yang view dia tu, area view itu sangat-sangat you cakap dalam you punya proposal, your cafe tu akan berhadapan dengan kawasan yang sangat-sangat area coverage dia sangat besar. So macam ni nak buktikan adalah dengan analisis ni lah. You jangan cakap saja tapi tengok dekat site rupanya adalah you berhadapan dengan kawasan bukit. Apa view yang you nak tunjukkan kan? So inilah masanya you gunakan your kepakaran dalam ArcGIS untuk counter your proposal. Membuktikan your proposal tu supaya lebih solid. Nampak? Nampak. Nampak. Saya kena dengar suara you all, baru saya rasa yakin kata you all nampak. Alright. Yang pertama, chapter 13, terrain mapping and analysis. Task yang yang diberikan adalah menggunakan DEM for terrain mapping. Okay, kita ada data contour. Okay, so tujuan ni adalah yang kalau you buat chapter 13 ni, you akan dapat you boleh buat dia punya vertical profile. Apa tujuan vertical profile ni adalah untuk kita nak tengok dia punya kecerunan kan. So mungkin data kecerunan ni adalah digunakan contoh kalau you nak propose kat kawasan sini saya tunjuk pointer option pen. Okay, contoh kalau you nak propose something here. Alright. You tengok kalau tengok dalam on plan, you tengok dia punya contour ni tak nampak apa-apa, you tak tahu pun, tak boleh agak pun. Di kawasan ni tinggi ke rendah. Dia punya kecerunan dia tu high degree ataupun low degree kan. So tujuannya adalah you nak tengok kat profile, in profile, adakah ia kawasan tinggi atau rendah. Kau kat sini you rasa tinggi ke rendah kawasan ni compare? Mana atas mana bawah sini? Atas lah kan? Kan kalau ada gunung. Ya, Dekat atas. sini, dekat atas tu tujuannya adalah untuk you nak try counter your design tu lah. Contoh kalau you nak buat macam saya cakap tadi cafe tadi lah tiba-tiba you buat cafe yang betul-betul curam, sangat-sangat curam, tak sesuai. So itu tujuan untuk kita buat create a vertical profile. So ini adalah one of the analysis yang you boleh guna untuk your punya studio. And please remember kita ada final project JS. Ini juga yang akan digunakan balik semula. Okay, saya dah bagi tip pertama kan, macam mana cari vertical profile. Kemudian you diajar bagaimana nak buat hill shade layer. Apa tujuan hill shade ni you rasa? Apa Bagi tujuan nampak hill shade? gunung. Bagi nampak mana satu timbul, mana satu tenggelam, mana satu yang belakang gunung, mana satu belakang depan gunung kan? Kan? Betul tak? Setuju tak? 3D. Okay, kalau you tengok map ni. Kalau you tengok map ni, okay, kawasan yang timbul kan? Ni timbul ni kawasan-kawasan yang berbukit lah ni. Okay. Kenapa gelap kat sini? Kenapa dia bagi gelap kat sini? Sebab matahari. Matahari punya direction. Ya, mengikut azimut kan. Ingat tak azimut tu? Kan kita boleh ubah kan? And then kalau kita ubah lagi tinggi azimut tu akan jadi lagi gelap that map.
Kalau if Betul. you kena remember balik lah. Okay. Yang tu tak apa. Kalau you nak ikut template buku, 45 azimut tu boleh guna. Kalau you nak guna your own nilai pun tak ada masalah. Sebab itu adalah based on your kesesuaian mata ataupun kesesuaian site jugalah. Kalau kawasan ni mungkinlah tak banyak sangat gunung kan. Mungkin ada kata, okay bagi light je lah azimut dia. Macam tu tujuan dia. Itu adalah, you janganlah kata nanti bila kerja nak kena guna juga azimut yang sama macam buku. Tak. Dia berbeza mengikut keadaan tapak. Clear. Kemudian dalam EM ni juga, EM ni adalah huruf besar Okay, digital elevation model kan. Okay, and then you akan dapat tengok view perspektif ni menggunakan apa? 3D 3D analysis. analysis. 3D analysis ataupun art scene kan, you boleh tengok. So you boleh move around and then you boleh Art scene. tinggi. Art scene ingat tak? You remember? So dalam art scene ni juga, kalau mungkin chapter 13 ni satu aksi disebut ataupun buku lain yang you boleh record. Yang tu buku ni ke? Yang Ah, animation tu ke? Animation. Betul. Animation. Buku Tapi ni juga kenapa bila record dia tak ni? Dia tak jadi apa-apa. Tak ada. Tak ada animation tu. simpan. Tak ada. Tak jadi apa-apa. Saya dah try Okey. pedik-pedik tak jadi macam Yang tu kita buat. dia tak keluar output dia, tapi dia kata boleh animation kan. Sebenarnya ada dua ada reason dia Capture. sebab apa? Yang you Animation. buat ni adalah menggunakan aplikasi crack version. Patut. Orang bagi dia dah crack tu dia adalah sikit dia punya Kelemahan. ada Pros and kekenian cons. sikit. So pros and cons dia kan. So nasib baiklah dia tak minta maksudnya task tu tak minta you outputkan video kan, sampai bila you tak boleh buat sebab kemungkinan crack version ni dia ada dia punya halangan-halangan sikit lah, pro and cons sikit lah. So you tak boleh save it as a MP4 file. Tapi fine. AV.AV kan. Okay. Kalau you nak buat untuk final project you, ini juga adalah antara analysis yang you boleh buat. So you boleh masukkan dalam you punya regional punya studio. Kan selalunya yang you buat apa? Menggunakan Lumion Photoshop. Lumion tu you dah tak masukkan Terrain. Kan Terrain ni tak masukkan Terrain. You rasa yakin ke you design selama you berapa 4 semester ni? Kan you tak pernah tengok langsung Terrain kan? Datang dekat site tu kawasan yang tinggi, kawasan yang dekat atas kawasan yang ada kawasan apa? Kawasan banjir, you tak tengok benda tu. So use kepakaran yang you dah ada ni untuk you apply for the next coming studio. Kita try dulu dekat regional planning ni lah. Alright. Tu clear untuk task 1 use DEM for terrain mapping. Yang kemudian atas itu yang mana you boleh derive dia punya slope. Okay. Slope, you tahulah slope Aspect tahu aspect? Ke siapa tak faham aspect? Tahu aspect dia punya pandangan kan? Pandangan Ke arah utara, ke arah timur, ke arah mana? Itu adalah aspect plan orang panggil kan. Kemudian curvature from DEM. Okay, sebagai contoh, kalau you tengok ni bila you buat slope analysis, you boleh reclassify je kepada 3. Kalau you tengok sini lah, merah, kuning dan hijau. Kalau you tengok gambar ni, yang you boleh predict kawasan hijau ni kawasan apa? Yang kawasan hijau ni? Yang tak panas. Yang plain. Kita bukan automatic plan. Check. Ini adalah kita punya DEM, terrain, slope. Bukan kawasan panas sejuk. Kawasan plan. Ini adalah kawasan flat. Kuning ni kawasan yang lebih dia punya slope dia tu degree meningkat sikit. Yang merah ni lah degree dia yang sangat steep. Paling tinggi mesti. Okay. Alright. Tu yang thematic back tu bukan dia. Mio. Tengok dia suruh Mio tadi. Betul ke Mio tadi? Betul. Okay, bukan dia. Okay. Kemudian yang ni adalah kita ini sebab kita classify mengikut warna lain pula. Kita boleh classify mengikut lain. Mengikut warna. So up to you. So reclassify, you boleh buat kepada 3 reclass ataupun boleh buat 5 based on your reference. Kan? Kalau you tengok apa selalunya reference kalau kita refer kepada EIA Environmental Impact Assessment, mungkin ada 3 classes. Yang first classes adalah sesuai untuk pembangunan. Kedua, sesuai untuk pembangunan tetapi low impact. 3, langsung tak sesuai. Itu bagi contoh lah. So, you hanya di kelas pada 3 sajalah. Tak perlu dah 5.
So you akan dapat map yang sebegini. Itu sebagai contoh. Tapi dalam buku chapter yang kita belajar hari itu, yang kita buat hari itu, dia minta kita ubah kepada 3 tapi without no reason. So sebenarnya kita kena reason lah kenapa kita nak ubah 3, sebab kita ada reference tadi daripada Environmental Impact Assessment punya guideline sebagai contoh. Okay. Kemudian aspect map ni kita nak tengok lah kan, kawasan ni yang macam cakap your visibility, kalau you duduk kat situ sebenarnya kawasan tu menghadap mana? Adakah kawasan ni menghadap arah mata angin mana, which north point, adakah utara, timur ataupun yang lain-lain lah. Itu tujuan dia. Ini adalah untuk membantu you punya placement of land use juga sebenarnya. Kan? Kalau contoh kalau nak contoh pasal land use ni sebagai contoh banyak detail dia, tapi you faham lah kan macam apa tujuan, kenapa. Okey, kalau you duduk dekat sini sebenarnya adalah you menghadap utara. Macam tu. Kalau you menghadap sini, you menghadap apa sebenarnya? Yang ni jelas ke map ni, aspek ni? Jelas. Okay. And then curvature from the end. So inilah curvature ni you boleh ubah lagi. Dia punya ada pelbagai view yang you rasa suitable untuk you nak portray to others ya. The arts of you nak tunjukkan plan tu sendiri pun adalah satu art juga sebenarnya. Kalau you tunjukkan plan yang orang langsung tak faham, contohlah simple jalan, kenapa you nak buat sungai warna merah sedangkan sungai tu menjadi warna biru, kan? So akan jadi curiosity kepada orang lain tu. So you boleh it's an art lah. You kena excellency kita pun lagi mudah lah bagi saya. Kadang-kadang bila tengok student-student lain yang bukan yang ada arts ni, dia ada tak logik sedikit kadang-kadang. Kadang-kadang ada terbalik pula. Orang yang tak belajar art tu lebih lagi logik daripada you all, kan? Itu dia buat warna biru sungai sebagai contoh tu, itu adalah common lah yang you kena learn from one time to time lah. Okay, itu adalah untuk task 2. And then kita buat build a display tin. Okay, to show how to construct tin from elevation raster and modify tin with yang ni dari punya feature yang kita bagi. So dia punya tin ni akan berubah, TIN ni akan berubah kalau you ubah data tersebut. Kalau macam ni dia nampak lebih slightly gentle macam tu kan. Tapi kalau you increase the numbers yang tin tu, dia akan lebih nampak segitiga-segitiga tersebut. Ingat tak lagi? Betul. Okay, ini set direct saja. Direct saja. Kalau you tengok compare, kalau you tengok dekat sini, beza lah kan. Kita dapat nak tengok dengan lebih jelas which one yang high, tinggi, kawasan yang medium ataupun yang rendah. Tujuan dia. So kalau you tengok, kalau yang you buat map begini, you dapat delineate dia punya watershed ataupun delineate dia punya, kalau you dulu stormwater. Siapa dah ambil stormwater? Stormwater. Ingat tak Dr. Fari kata kena you bila nak buat watershed tu adalah antara kawasan gunung Betul. Delineate tu Ingat dah. So kalau dulu you buat manual, sekarang dekat kita punya kelas AJIS, you boleh buat dia secara digital sahaja terus. You tengok je dah dapat tahu dah. Kalau dulu you kena kira, ingat tak? Saya ingat ni. You kena kira dia Betul. sini mungkin. Kadang-kadang tiba-tiba you buat line macam ni. Tiba-tiba kenapa naik bukit ni? Tu Dr. Fari marah, kan? Betul. Kenapa tak jatuh bawah? Kenapa naik atas? Air tu macam tak ada gravity pula. Tu bila you dah ada yang digital macam ni sebenarnya lebih mudah. So nanti lebih mudah untuk you submit lah kan, untuk yang you punya tu. Dulu you buat manual. So sekarang ni adalah you punya digital. Okay, saya tunjukkan dalam sektor 13 ni kan, dia punya planning, landscape planning issue yang selalu yang kita tengok lah, yang apa tujuannya kita tengok landscape planning yang ada dekat kita punya development lah. Sebagai contoh ni lah, tanah runtuh di Jalan Simpang Pulai Cameron Highland. So bila ada yang kawasan curam macam ni, so kita tadi kan dah tahu kan, dah tahu ketinggian, dah tahu semua tu. So development of the road itself tu, kalau you tengok dia berada di kawasan yang sangat-sangat steep, adakah ia sesuai? Tidak. Kan? Kemungkinan you kena lawan arah dia, tak boleh buat kat sini. Mungkin ada tempat kawasan lain yang ada. So you kena dapatkan this map untuk delineate mungkin a new route untuk kawasan Simpang Pulai ni. Ini sebagai contoh je tau. Okay, sebagai contoh secara kasarnya. Okay. Kalau realitinya sangat-sangat susah lah sebab kita pun tahu jalan nak pergi Cameron Highland ni pun hanyalah
Dua hala daripada simpan pulai Betul. turun ke tapah. Tapah turun ke simpan pulai. So Ya. mustahil lah planner dekat dalam Malaysia ni dia tak fikir all those tu. Mungkin ada jalan yang elok, jalan yang mudah tetapi kos yang Tinggi. tinggi. Itulah tujuannya kita buat analisis. Tak semuanya dalam masa you study sekarang ni, I allow you buat analisis apa pun, kos tak ada limit lah, sekali limit. So you boleh buat nanti dalam planning you. Ingat guna ini those analisis you kena pakai. Di semester I nak you pakai sepenuhnya penggunaan JS dalam you punya studio. Okay. Dan ini you boleh baca. Kemudian saya akan release dalam group. Okay, ni sebagai contoh Okay, kita pergi pula chapter 14. View shed and watershed analysis. Ada soalan tak berkaitan dengan chapter 13? Cara mapping and analysis. 13 so far okay. Okay, Alhamdulillah. Okay, landscape planning issue je pun adalah you boleh fikir lagi lah. Ini adalah sebagai contoh. Nak buat jalan raya, nak buat route kan. Nak buat route. Jangan masa kelas regional pandai-pandai buat, you dah guna AutoCAD. Selamba saja buat jalan tanpa tengok dia punya slope. Kan? Tengok slope. Dia buat AutoCAD. Dia guna je line tu, sambung. Dia buat je line. Tanpa fikir pun dia buat je. Cik Adam ni saya nak buat ni sebab apa ni, ada konsep macam ni. Kan? Konsep tu dah betul lah. Tapi adakah placement tu sesuai dekat on-site? Itu yang beri perbezaan antara sama ada you make use data ataupun tak. Maksudnya tak gunalah you pergi ke site untuk inventory. Tapi bila you propose tu you adalah against the data ataupun the real situation on site. Nampak situasi dia tersebut? Tu landscape planning issue. Itu planning issue lah ini contoh yang utama. So yang tadi yang lain-lain you boleh gelar lah. Planning issue mungkin nak buat water punya delineate water tu ke kan, ataupun the placement of cafe ataupun placement of land use, atau sebagai contoh the planning issues yang you boleh counter dengan hanya menggunakan terrain mapping and analysis. Clear? Clear. Yeah. Alright. Saya pergi chapter 14 View shed and watershed analysis. View shed. Tengok view adalah view lah. Watershed. Ini belajar juga. You dah belajar dah dekat macam stormwater. Kalau dulu you buat secara manual, sekarang kita buat klik dah dapat dah watershed dia. Alright. Sorry. Task 1, perform view shed analysis. Sorry Jan. Okay. Task 1 shows how to perform view shed analysis, and a viewpoint is contained in the lookout point shapefile. And create a hill sheet map of nama file itu to better visualize the terrain. Build a hill sheet map and plan then without defining any parameter values. Run a view shed coverage. So yang ni dikata without defining any parameter ni sebab kita tak tahu kawasan yang asal tu ada kawasan tu terlalu tinggi ataupun rendah. Sebab tu dia nyatakan dekat dalam brief itu parameter value tu kemudian. So you run saja dulu. Nanti you boleh ubah kemudian tu. Itu kenapa you kalau you curious kenapa tiba-tiba dia kata tak menyatakan parameter kan. Itu sebab kita tahu site tu lagi. Macam keadaan sekarang kita tak tahu lagi kat Kelang tu plain ke ataupun kawasan yang ada bukit bukau. Kalau you rasa tu bukit bukau ke plain? Bukit Bukau. Ada bukit. Ya ke Kelang? Ada plain. Kan more coverage dia plain area kan. Bukit bukau tu tak banyak sangat pun. Mana ada bukit? Ada ke bukit? Ada bukit Kelang? Ada dah tapi tak banyak. Sikit je. Sikit tak sajalah tinggi. kan. Kalau you dapat that boundary mungkinlah you boleh buka tower kan. Mungkin jugalah. Itu nanti you akan tengok kemudian. Then to increase the view shed coverage and add 50 meters to height of the viewpoint. Okay, 15 meter ni maksudnya apa tadi? Ketinggian lookout tu. Okay. Dalam buku ni sebab dia tak ada lukis, susah sikit kan. So kalau macam contoh kalau ada bukit sini kan. So kalau you ambil data tersebut tanpa masukkan nilai 15, view tersebut sebenarnya adalah dekat sini. Betul-betul dekat you punya ground tapi yang kawasan tinggi. Tapi dia kata kalau you masukkan 15 meter, you increase the height tu maksudnya you ada satu structure. Kan bila kita nak buat lookout tahu kan ada structure, ingat tak? Tahu kan? Betul. Betul. 50 meter, so you are here. So
apakah perbezaan view yang ketinggian 15 dengan ketinggian bawah ni? Dia punya area coverage, view coverage Okey. kalau you tengok bawah ni, tengok nampak sini je. Betul. Ni tak nampak ni tak nampak, sorry. Ni tak nampak. Macam tu je. Tapi kalau you tinggi, you akan nampak sini dan juga sini semua. Lagi hanya tu Coverage tujuan. luas. Betul. Good. Sekejap. Okay. So inilah perform U-shape analysis tadi yang pertama untuk task 1. Sudah dapat dah. Tujuan ni macam saya cakap tadi lah, ulang balik. Kalau kita nak buat heat shape ni tujuan dia apa? Sebab nak tahu kalau matahari kat sini, kawasan ni gelap. Tak dapat tayang matahari. Sini cerah. Tak apa cerah ni Encik Adam. Sebab matahari kat sini. Ni belakang bukit lah kiranya. Kalau matahari kat sini, ni kiranya belakang bukit. Kan? Alright? Kalau you ada map macam ni, you tak nak tahu mana satu belakang mana depan. Try compare this one dengan this one. Kan? Betul. Alright. So, view shape analysis refers to the process of identifying location they are visible from one more observer point. Sebab tu kita ada tadi yang not visible dengan visible. Kalau you are here, observer 1, okay, you nampak apa? Okay, mungkin dia ada coverage dia. Ada coverage dia. Okay? Okay. You dah dapat map macam ni, Cik Adam, apa functionnya saya dah dapat map macam ni? You boleh agak tak macam mana you nak buat development nanti? Ataupun you nak buat yang dia ada dua lah. Yang pertama mungkin you boleh tahu kedudukan lookout point kan. Yang kedua adalah yang you akan provide to us. Ataupun contoh kawasan ni adalah kawasan bila ada, bayangkan ada lookout tower kat sini. Yang visible ada kawasan hijau ni. So hijau ni yang you akan perlu enhance the landscape character. Nampak tak? Okay, landscape character. Betul lah. Okay, yang mana you akan supaya you nak offer kepada orang. Penat-penat saya naik lookout tower, tiba-tiba view yang saya tengok biasa saja. Selalunya kalau you perasan dekat Malaysia ni lookout tower kalau you pergi mana-mana dekat highway ke apa, view kadang-kadang adalah laut saja kan. Laut saja. Mungkin dia difference kan. Dia punya character assessment tu dia berbeza kan. You dah go through dia punya note SCA landscape character assessment, you dah ni ada group semua dah ni kan. Dah belajar Ada ke dengan Puan Liz? Ada ke visual quality yang anda buat? Ada kan? Ada. So dia punya kriteria mungkin berbeza. So you yang identify sendiri kan. So kalau you kata okay, kawasan so dalam planning, dalam you punya master plan nanti, sebab tu saya kata bila you nak buat master plan ataupun landscape planning tu, you kena tengok ni analisis semua ni. Takkan tiba-tiba kenapa tujuan dia kat sini? Apa tujuan dia kat sini? So back yang earlier saya cakap tadi, you must have a justification. Why, and why. Alright, clear. Kita pergi second task, iaitu create a new lookout shape file for view shape analysis. Yang ni yang you buat titik sendiri. Kan, ingat tak you kata try lah kat titik sini, try lah titik sini, try titik sini. Tapi kalau you buka map ni, kalau you sebenarnya nak cari titik yang mudah adalah you kena cari counter line. You overlaykan dengan counter line, dengan contour line. Dengan contour line, you kan nampak lah sebenarnya you titik tu titik yang betul. Kalau you titik sini sebenarnya salah lah. Sebab ini kawasan flat kan. Kalau you perasan. Mungkin ada kawasan-kawasan yang tak flat tu. Bila titik, hijau dia akan bertambah. Apa perbezaan kanan dan kiri ni adalah kawasan coverage hijau tu lah Dia tak coverage banyak. Bagi contoh. Okay, so that's why, because mungkin ada different from titik A dan juga from titik B. Mungkin ni from titik A and from titik B. Sebab tu dia punya area coverage berbeza-beza. Ini straight to the point lah. Okay. Problem of issue yang selalunya kalau dekat kita punya planning issue lah. Some area can be seen clearly. You terhalang dengan pokok-pokok. Kalau terhalang pokok, you nak tengok belakang pokok tu macam mana? Logiknya. Lookout tower you kena lebih tinggi. Kan? Kena lebih tinggi baru nampak belakang pokok tu. Kalau lagi rendah nak nampak belakang pokok macam mana? Kita bagi contoh lah. Okay.
Visual impact of construction and to plan visible areas for amenity and routing. Visibility is mainly applied to evaluate design achievement and is hard to directly guide or be applied to planning design. Okay, so kalau dengan adanya visibility analysis ni, mudahlah you nak planning the area ataupun the land use semua tu. Okay, kemudian ni again dia kata GIS based spatial analysis ni jangan digunakan lah dan perlu dioptimaskan untuk you dapat those input ataupun output raster. Okay. Chapter 14 juga delineate area wide watershed. Yang ni watershed you ni bila ada contour, you dah buat DM, you ada tin. Ni watershed ni. Bila kawasan tu adalah watershed, adakah ia sesuai untuk you buat kawasan yang bertar ataupun you coverkan dengan kawasan yang impervious surfaces? Tak boleh. Tak sesuai. Tak sesuai. Itulah you punya justification tu. Cik Adam, kenapa saya tak nak buat kawasan ni adalah kawasan mall? Contoh Cik Adam, saya tak nak kawasan ni sebagai kawasan industri. Sebab bawah dia Cik Adam, kawasan ni adalah area wide watershed yang sangat tinggi. Kalau saya buat ni, saya akan surfacekan dia dengan konkrit dan air tak boleh telak ke bawah. Telap perverse ke bawah kan. Tak boleh telak ke bawah. Tak sesuai Cik Adam. Betul saya kata. Mana buktinya? Inilah you kena tunjukkan. So ini jadam, ini kawasan hasilnya. So dalam you punya design tu sebelah-sebelah dia tu kalau boleh tunjuk bukti kenapa tak sesuai tu. Janganlah buat semua kan. Dalam planning kalau you nak buat semua tak cukup pada minggu. Ambil satu atau dua dalam you punya planning nanti. Kelas planning nanti. Ataupun you boleh tunjukkan you punya kepakaran dalam kita punya final project 618 nanti. Clear tak? Clear. Yeah. Alright, good. Alhamdulillah. Yeah. Okay. Kemudian yang ni adalah case study sebagai contoh lah. Kita tunjuk drainage area, watershed length, watershed slope. Yang ni semua, tak semua tunjuk dalam lab tapi you boleh tekan sebenarnya dalam flow length. Kan? So ini adalah antara analysis yang you boleh pakai jugalah. Contoh kalau macam flow length, contoh kalau ada sungai tu dah dikira dalam you punya boundary tu, mungkin tak boleh untuk you tiba-tiba ada pembangunan ataupun land use yang berbeza. Itu land use yang berbeza. So you dah cut dia punya water flow tersebut, mungkin tak sesuai lah. Mungkin you kena elak sikit, mungkin you punya divide, dia punya boundary tu adalah lain-lain land use. Itu justification yang kita nak dengar lah. Tapi macam mana kita dapat semua ni? You kena buat lah analysis ni. Kalau tak buat memang tak nampak. Sebab tu kalau tak buat, you tengok dalam you punya AutoCAD, Cik Adam, ini adalah kawasan, contoh kawasan rumah saya. Okay, saya nak buat jalan. Saya buatlah rumah saya ni. Jalan rumah saya. Sungai, saya nak buatlah tasik kat sini. Kan? Padahal dia tengok tasik ni adalah atas, kawasan tinggi. Ni kawasan rendah. Kenapa tasik nak buat kat atas? Sedangkan kawasan rendah kat bawah kan? Tu patutnya tasik kat sini contoh. Kan jalan tak boleh ke kawasan yang ada valley. Betulnya jalan ni ada kena melalui valley tersebut. Sebagai contoh. Ni clear? Clear. Saya takut saya check shop sendiri pula ni. Cakap seorang kan. Kalau tak faham, tanya saja. Ada. Okay, good. Okay. Ni chapter last ya. Okay, last. Task 4. Derive upstream contributing areas at poor point. Okay. Yang ni adalah, kalau you dah buat flow direction ni, dia akan ada color-color macam ni. Ada tak tertanya-tanya, color macam ni saya nak dapat arah dia kat mana? Ke you dah tahu sebenarnya? Tak tahu. Tak tahu Soalnya dalam kalau you baca buku tu, dia kena baca nota depan dia tu sikit kan. Dia ada macam ni sebenarnya, flow direction. Kalau warna hijau, dia east. Dia ke arah east. Dia tengok dia anak panah dia ke arah east. Dia punya air tu. Tengok warna purple ni northwest kan? Ya. Northwest kat sini kan, compass point. So arah mana dia nak pergi? Ke sini. Dia pergilah, dia arah mana pergi. South east. Mana south east? Sini south east hijau yang pekat ni kan. South east. So anak panah dia ke sini. So, Nombor 2. kalau hijau dia kat sini lagi, dia ke sini lagi, dia akan hijau lah. Hijau. Tapi bila tiba hijau, tiba-tiba ada color south. South pun apa? South color biru. Tiba-tiba ada biru kat sini. Kan? Anak panah dia akan jadi jenah. Ke sini ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Sebab apa? Dia punya warna biru tu south, ke arah bawah. Betul. Itulah kita tengok daripada
color ni, tengok ni beza-beza color ni. So daripada color ni dah tahu you dah delineate dia secara manually. You boleh buat point dia punya anak-anak panah tu dalam sistem tak tunjuk lah. Dalam sistem dia tak tunjuk dia punya anak panah tu. Tapi you dah tahu dia punya flow direction punya general punya color ni, you dah tahu dah dia punya direction. So kalau dalam final project you nanti, you hanya tambah anak panah ni saja. Saya nak tengok kefahaman you. Oh, dia ni kat arah north, west. Bayangkan you kat tengah ni. Tadi contoh satu, kita nak ke warna southwest lah. Southwest, warna biru ni. So biru ni. So dia ke bawah lah. Perlu lagi ke penjelasan? Perlu lagi? Clear? Clear. Ya saya. Maksudnya kita kena letak nose point tu lah. Lepas tu kita tunjukkan ataupun kita boleh No, terus sebab buat, saya tak tepi ni sebab nak bagi mudah you tengok ni. East tu ke arah mana sebenarnya? East tu ke arah kanan, west tu kiri, north tu atas, south tu bawah. Okey. Contoh, kita tak selat kat kita lah, saya pun kadang-kadang ingat lupa west north west tu dekat mana kan? West north west kat mana sebab kita tak guna. Yang selalu kita guna north point saja kan. So kalau dalam geografi dulu masa kita form 3 kita belajar, kita kena hafal lah antara north dengan north east kita ada apa? North and north east. East north east. Kan? Betul. So, tujuan saya buat ni adalah untuk you nak tengok flow direction lah. Okey. Okey, baik. So nanti kalau you punya final project pun, kalau you nak mudahkan, sebabnya you tak je lah north point, tak ada masalah pun. Kan, you just hanya delineate dia punya anak panah saja. Faham. Okay. Faham, okay. Okey, itu sahaja untuk JS Lab 03 untuk virtual yang bersama-sama dengan saya. So for next adalah JS Lab 03, kita dah berapa jam dah kita? Oh, baru sejam saja. Tak sampai sejam, 40 minit discussion kita. So sehingga saya tahu kita punya JS untuk Lab 03 masih lagi kena submit lagi 4 hari ya, lagi 5 hari 4 hari. 5. Lagi 5 hari ya, banyak lagi masa. Tapi sebelum you sambil-sambil you buat tu, I think you kena buat group discussion lah supaya you nak guna ni untuk regional sambil-sambil tu. So apa tasknya adalah you hanya perlu buat untuk discussion chapter 9 untuk spatial analysis. Chapter 17 ni task 4 tak perlu buat Task 4 tak perlu buat. Sebab ni adalah yang untuk buat database saja. You tak perlu bukan run analysis. You hanya nak bekalkan macam mana you nak buat data tersebut saja. Tak perlu task 4. Yang lain-lain tu you buatlah. Okay, kecuali yang kita dah discuss ni tak perlu buat. Okay, caranya bagaimana? Okay, in group of 5 only. Saya nak 5 orang saja dalam satu group. Kita ada berapa orang semua? 60? 66 seorang satu group saja yang boleh 6 orang. Okay, so only one group only yang ada 6 orang. Use template given below to insert all the inputs gathered from your group discussion. Macam mana you nak run group discussion tersebut? Okay, saya akan bagi template ni. The application of GIS analysis in landscape planning. Insert your group number at the end, also name. You tak ada group number tak ada group number, tak perlu. Masukkan nama saja. And also your metric number card. Kemudian, helaian pertama ni, please include the screenshot of print screen, etc. as a proof of your discussion. Kalau you guna Google Meet, you ambillah gambar Google Meet. Kalau you discuss melalui WhatsApp, discusslah ke WhatsApp. Kalau you guna Team lah. Kalau you guna Discord lah. Itu up to you. Ini jelas? Helaian kedua. Jelas. Okay, yang kelainan seterusnya adalah yang ni adalah topik-topik yang saya dah buat topik siap-siap ni. Chapter 9, Chapter 9.3, Chapter 17 adalah topik yang you kena discuss. Okay, apa yang perlu discuss adalah sebagai contoh yang pertama, you kena identify one landscape planning issue yang related to tutorial ni. Contoh, diajar adalah untuk buat buffering point for proximity. You agak-agak apalah dia punya landscape planning issue. You masukkan dia punya cutting paper boleh, map boleh, newspaper, images boleh. You masukkan dekat bahagian sini. You overlay, tindih je lah kan maksudnya. Kemudian, yang kedua adalah you write a short brief how above GIS analysis can solve the landscape planning issue or problem. Discuss sedikit macam mana dengan ada permasalahan landscape planning issue ni, dengan adanya you punya analysis ni, macam mana nak solve, how it solve this problem. So cerita dekat sini nombor 2.
Faham ke? Faham. Kan? So, dia samalah macam yang saya bagi contoh tadi kan ni. Ni contoh ni. Ni landscape planning issue. Sebelah dia adalah macam how it solve. Itu. Kan? Dia boleh cutting paper, boleh images, shows images kan. Itu up to you lah. Okay. Then you continue dengan others punya tutorial lah. 6.2, conducting a site suitability, contoh sikit, using multiple ring buffer. Apa tujuannya? Bila you buat list cost ni, apa tujuannya? Compute path distance, run shortest path analysis, find closest facility, find service area. Okay. Saya cerita sikit. Untuk Cik Adam, Jadi saya. untuk semua lab 3 ke maksudnya? Bukan, untuk yang saya bagi tajuk ni je. Sebab saya dah discuss tadi yang half lah. Oh. Another half, bukan semua. Okay. Yang saya bagi ni je, saya akan bagi template nanti. Okay. Sebagai contoh ni saya bagi find closet facility. In our during pandemic area ni, not really pandemic lah, dah endemic Okay. Apa awak rasa agak-agak landscape planning issue yang berkenaan dengan kita punya find closest facility? Ataupun masa during pandemic tadi lah, during pandemic masa teruk tu, masa bila orang COVID je, kena cepat-cepat ke hospital. You rasa apa dia punya planning issue dia? No direct punya jalan nak ke arah Accessibility. Accessibility, the closest facility sama ada nak pergi hospital ataupun kawasan untuk you quarantine kan? Betul. Mio duduk dekat Shah Alam, nak quarantine dekat mana? Takkan nak quarantine kat Johor. Mestilah quarantine dekat, ni sebagai contoh dekat stadium section 13 tu. Takkan dia nak hantar you kat ni. Kenapa macam ni dia dapat tahu Mio duduk kat Kelang kena pergi hantar kat section 13? Sebab dia ada route yang the closest facility. Itu adalah sikit planning issue dia lah, contoh. So how it solved tu you akan briefly explain. Boleh? Boleh. Alright, okay. Boleh. Alright. I think that's all. Ada tak persoalan yang you nak tanya berkenaan dengan apa yang kita discuss untuk hari ni? Chapter 13 and 14 and also yang lain-lain. If there any question? Is there any question? Tak ada kot. So tak sabar-sabar nak cari contoh yang lain Okay. Sekejap saya tengok muka ni. Okay. So itu sahaja saya rasa untuk hari ni. Sebelum tu saya nak tanya Puan Mas atau Puan Nisa, ada nak tambah apa-apa ke? Okay, thank you Adam for your very brief and detailed analysis on the viewshed and watershed analysis. Please bear in mind that this is one of the very relevant analysis that suitable untuk landscape architecture student, yang mana most of you bila dah masuk sampai semester 8 dia dah tak mau buat, dia lupa. Itu yang kadang-kadang a bit disappointed lah, sebab you dah belajar kan, you dah belajar buat very detail. Cik Adam pun dah explain what is the purpose of doing the analysis and apa meaning the slope analysis and hillshed, viewshed kan. Benda tu sebelum we buat design, it is very useful untuk bantu kita buat decision. GIS is very useful tools untuk bantu kita buat decision. Dan kalau you dah experience this masa semester 5 ni dan you master 1-2 pun cukup lah, katakan nak buat analisis viewshed ni pun, dan gunakan dia masa semester 8, it is very good enough. Jangan buat masa ni je untuk just for the purpose nak lepaskan nak siapkan latihan saja. Tak maulah macam tu. Okay. Alright, thank you for the very early punya pengenalan dan very detailed Adam. Thank you very much. Internet saya problem ke? Saya rasa. Low bad quality. Dengarkan suara saya? dengar. Sebab tadi saya tertak sikit. Okay. I think that's all for today.
we continue yang macam saya cakap tadi, in group of 5, saya akan bagi you punya template dalam group, and then please jadikan dia PDF, masukkan semua dalam group. So that semua orang akan baca you punya case tadi. Ini saya nak tukar sharing session. Kalau you masukkan dalam group, dalam Google Classroom, orang lain tak baca. So this is your responsibility. Bila kawan-kawan you dah share information, you read that data ataupun that info. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. So I Boleh, think Cik itu Adam. sahaja hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih, Cik Adam. Adam. Terima kasih, Cik Cik Adam Adam. yang untuk screenshot yang